بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا خاتم الرسل الكرام تحية مملوءة بالحمد والتقدير، ذكراك إذ هاجرت هل هلالها بسعودها ورخائها المنظور. هاجرت باسم الله فوق مطية من شيعة لاقوك بالتنكير، وقفوا ببابك والظلام شعارهم كي يقتلوك بغلظة وشرور، لكن ربك فوقهم حامي الحمى والله حولك كان في التدبير. لم يحظى منك سراقة بمراده كلا ولم يرجع بذيل بعير، بل عاد والإسلام يملأ قلبه مما رأى بالعين رأي بصير. فرحت بك الأنصار فرحة ظافر واستقبلتك ببهجة وحبور، غنت أناشيد اللقاء وزغردت فتياتها للقائد المنصور. المحترم أستاذ إقبال زين، دكتور فخر الرازي، فضيلة الشيخ الأستاذ أبو ذكري، فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله، أستاذ محمد نظام البنجري، أستاذ بخاري، باب المصطفى، الحاضرين الحاضرات، داتو داتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كموتي دور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي بكى شوقا لأمته، فقالوا ما يبكيك يا رسول الله؟ قال اشتقت لأحبابي. قالوا يا رسول الله أولسنا بأحبابك؟ قال أنتم أصحابي. أحبابي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الخبر فيه نظر، وروى ابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وددت لو رأيت أحبابي. قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. أحبابي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الخبر الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المقبرة فقال السلام عليكم ديار قوم مؤمنون، أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية، وددت لو رأيت إخواني. قالوا أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seawal-awal kalam Sayyidi Syekh Ashraf Hamid Hassan yang tadi memetik daripada kalam Sultan Al-Madihin Imam Al-Azhari Sayyidi Syekh Saleh Al-Ja'fari, yang mana di dalamnya terdapatnya pujian kepada Nabi SAW, dan di antara pujian tersebut bagaimana mungkin musuh-musuh yang membenci ingin memperlakukan sewenang-wenangnya ke atas Nabi SAW mampu melakukan apa yang mereka inginkan sangat, iaitu membunuh dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti memelihara kekasihnya Rasulullah SAW, sehingga kan Suraqah yang ingin pada hasrat awalnya ingin melaksanakan upahan yang dilakukan, yang suruhan yang diupahkan kepadanya untuk lakukan, namun akhirnya saat bertemu dengan Nabi SAW dengan mukjizat yang berlaku, maka akhirnya yang menjadi imbalan akhirnya adalah dia dipenuhkan dalam hatinya dengan kecintaan yang penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya Sayyidi Syekh Ashraf sebutkan bahwasanya hadis-hadis yang menceritakan kerinduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, selawat salamlah ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang menangisnya itu kerana rindukan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu hadis Nabi SAW ada sebutkan bahawasanya dengan lafaz, aku rindukan sangat untuk bertemu dengan kekasihku. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami yang berada di hadapanmu ini adalah kekasihmu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, bukan, kalian adalah sahabatku. Ketahuilah bahawasanya kekasihku itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka-mereka yang bakal datang nantinya. Dan tidak mereka itu sempat melihat wajahku, namun kuat keimanan mereka kepada aku. Maka di dalam riwayat yang lain pula disebutkan, riwayat daripada Imam Ibnu Asakir menyebutkan bahawasanya, ku sangat teringin sekali untuk melihat ikhwani, saudara-saudaraku. Maka kata sahabat bertanya, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, kalian adalah sahabatku. Namun saudara-saudaraku yang kusebutkan, yang kuinginkan sangat bertemu dengan mereka itu adalah mereka-mereka yang bakal datang nantinya, yang tidak dapat melihat wajahku namun kuat keimanan mereka kepadaku. Dan di dalam riwayat yang satu lagi, riwayat Imam Muslim menyebutkan bahawasanya Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahawasanya Nabi kita SAW masuk ke dalam perkuburan. Maka Sayyidina Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW masuk ke perkuburan, maka baginda menyebutkan Assalamualaikum ya diyar qaum mu'minin. Itulah salam ke atas kalian seluruh yang dikebumikan di dalam perkuburan Islam ini. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Moga Allah memberikan keafiatan kepada kami dan juga kepada kalian yang sudah pun dikuburkan. Maka ketika itu kata Sayyidina Abu Hurairah, baginda menyebutkan, ku teringin sekali untuk bertemu, melihat ikhwani. Maka kata para sahabat ketika itu, bukankah kami, wahai Rasulullah, kami ini adalah saudaramu? Maka kata Nabi SAW, bukan, bahkan kalian itu adalah sahabatku, namun mereka, saudara yang kurindukan itu adalah umatku yang bakal datang nantinya. Tidak pernah mereka mampu bertemu denganku, namun mereka itu kuat keimanannya denganku. البكاء والشوق محمود أم مذموم؟ إنه محمود. لو تصفحنا السنة لوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى في مواطن كثيرة منها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت من سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم يبكي خشوعا لتحمل المسؤولية صلى الله عليه وآله وسلم، وخشوعا وخضوعا وتدبرا عند سماع القرآن. وقال اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وجاء أيضا أنه في احتضار ابنه إبراهيم، في احتضار ابنه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا يا رسول الله أنت تبكي؟ قال إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال في الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي الحديث في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اشتاق لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن كذلك نشتاق إليه عليه الصلاة والسلام. والصحابة كانوا يشتاقون إليه وهو بين ظهرانيهم. أختم هذه الكلمة بقصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه.
أسماء بنت عميس الخثعمية، كانت زوجة لسيدنا جعفر ابن أبي طالب، سيدنا جعفر الطيار. لما استشهد بعده تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعدما توفي تزوجها سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، طبعا بعد موت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالوا له: لم تتزوج امرأة عجوز؟ لم تتزوج صبية صغيرة؟ قال: تزوجتها من أجل أن أعرف منها ما كان يفعل أبو بكر. فسألها: ما كان يفعل أبو بكر؟ قالت: كان يأتي بعد صلاة العشاء ويجلس في حجرته ويضع رأسه بين ركبتيه ويبكي ويقول: وشوقي إلى رسول الله. في هذه اللحظات، في هذه الآونة، نشتاق إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجدد نحن الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية العام الهجري، نهجر الغفلة ونهجر السلوان، سلونا حب ما يفنى، نهجر حب الفانية ونتعلق بالباقي، سلونا حب ما يفنى، وعند المصطفى صرنا، ووصل القلب قد نلنا من الهادي رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكر الله لكم وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menangis, apakah menangis itu baik ataupun tidak baik? Maka sesungguhnya menangis itu adalah salah satu perbuatan yang sangat dipuji oleh Allah dan dicintai untuk dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, begitu banyak menitiskan air matanya, menangis. Maka apakah sebab baginda Nabi SAW menangis? Maka di antara sebabnya seperti mana yang diriwayatkan di dalam satu hadis riwayat Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya satu ketika baginda Nabi SAW memintaku untuk membacakan Al-Quran. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Tuhan sendiri adalah orangnya yang Allah pilihkan untuk diturunkan Al-Quran tersebut kepadamu, wahai Rasulullah. Apakah saya membacakannya kepada Tuhan? Maka kata Rasulullah SAW, bacalah wahai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku suka sekali untuk mendengarnya selain daripada bacaanku sendiri. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membacakan daripada surah An-Nisa sehinggalah sampai kepada firman Allah yang berbunyi, mafhumnya, bagaimanakah sekiranya kami datangkan kepada umat itu dengan satu orang saksi. Setiap umat itu didatangkan dengan satu saksi, iaitu para Rasul sendiri pada umat-umat mereka, dan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami datangkan sebagai saksi kepada seluruh mereka semua itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada saat ketika itu, hasbukal an, cukuplah wahai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, berhenti. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat kekasih Allah Rasulullah SAW sedang menitis air matanya, menangis kerana sedang mendengarkan firman Allah, sedang mendengarkan kalamullah dengan penuh khusyuk, dengan penuh tadabbur pada kalamullah, dan juga sedang menghayati bagaimana mampu sebaiknya aku lakukan amanah yang Allah pikulkan kepadaku, iaitulah umatku. Dan di dalam hadis Nabi SAW juga ada menyebutkan bahwasanya supaya kita umatnya membacakan Al-Quran, maka kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, menangislah. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jikalau tidak mampu kalian baca Al-Quran lalu kalian menangis, maka cubalah usahakan untuk menangis pada saat membaca Al-Quran. Dan juga baginda Nabi SAW ada menyampaikan kepada kita hadis untuk sebagai pedoman kita. Kata Nabi SAW, dua mata yang mana akan terselamat pada hari akhirat kelak,
Iaitulah satunya mata yang menangis itu kerana takutkan Allah, takwanya dia kepada Allah. Dan juga yang keduanya mata yang mana bangunnya itu berdiri berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis yang lain kita semua dah banyak kali dengarkan, iaitulah 7 golongan yang bakal dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika itu panas terik, tidak ada naungan selain hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, di kalangan 7 itu adalah seseorang lelaki yang mana menangisnya ketika mana dia sedang bersendirian beribadah bersama dengan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengalir air matanya, khusyuk beribadah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis ini adalah satu perbuatan yang sangat dituntut dan juga sangatlah terpuji, sehingga kan baginda Nabi SAW menangis dan juga para sahabat juga menangis rindukan kepada Nabi SAW dan sebagainya. Dan kita pada malam hari ini juga kita berhimpun kerana kita ingin memperbaharui rindu dan juga cinta kita kepada Nabi SAW. Maka kita juga akan cuba menangis pada malam hari ini demi Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidi Syekh Ashraf Hamid Hassanin menutupkan kalam beliau sebentar tadi, iaitulah dengan kisah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang mana perindu yang begitu hebat cinta dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana kisahnya ini disampaikan sendiri oleh Sayyidah Asma binti Umais radhiyallahu anha, yang mana Sayyidah Asma ini merupakan isteri, awalnya isteri kepada Sayyidina Ja'far ibnu Abi Talib, iaitulah Ja'far At-Tayyar. Maka setelah mana Sayyidina Ja'far At-Tayyar syahid di medan peperangan, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar lah yang memilih untuk menikahi wanita itu, iaitulah Sayyidah Asma binti Umais. Dan seterusnya selepas daripada kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pula, maka yang menikahi ataupun yang memilih untuk menikahi Sayyidah Asma binti Umais seterusnya adalah Sayyiduna Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Maka para sahabat yang lain seolah-olah menyanggahi daripada pemilihan Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, kenapa kamu ingin menikahi Sayyidah Asma binti Umais? Maka Sayyidina Ali menyebutkan, tidaklah semata-mata ku kahwin dengan Sayyidah Asma ini, melainkan tujuan utamaku adalah untuk ku korek ataupun untuk ku cungkilkan apakah rahsianya hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidah Asma binti Umais menyebutkan bagaimana perihal suaminya, itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan kecintaan, dengan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Asma binti Umais, ku sebagai istrinya, ku pernah menyaksikan bagaimana hebatnya, ajibnya kecintaan kerinduan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai satu tabiat. Setelah daripada pulang solat Isya bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan masuk bersegera ke dalam biliknya, lalu duduk dalam keadaan memeluk kedua-dua lututnya, menangis menyebutkan, ya Allah, rindunya aku kepada Rasulullah, rindunya aku kepada sahabat muliaku Muhammad. Maka demikianlah satu amalan yang dilakukan oleh sahabat agung Nabi SAW, sahabat yang bersama-sama hijrah dengan Nabi SAW, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan kita contoh bagaimana perlunya kita mencintai, merindui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pada malam ini kita masih lagi berada pada awal-awal tahun hijrah yang baru, maka sama-samalah kita memperbaharui kita punya niat, memperbaharui juga cinta juga rindu kita untuk tidaklah kita terus dengan kelalaian dunia dan sebagainya, sehingga kan kita melupakan kepada insan yang berkali-kali bahkan begitu banyaknya menitiskan air mata rindukan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kekurangan daripada terjemahan mohon maaf kepada semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها المحبون صلوا على الحبيب. الله صلوا على رسول الله.
Hendakkah ku kabarkan kepada kalian wahai perindu Rasulullah, bagaimanakah cara duduknya seorang perindu di malam hari seperti Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan, wa syauqi ila Muhammadah, duduknya memeluk kedua lututnya sambil menundukkan kepalanya sambil menyebutkan rindunya aku kepada Rasulullah. Sila muslimin, cuba ambil feel satu minit. Bagaimana duduknya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di depan Ustaz ni. Silakan. Okey, sambil kita bacakan selawat Nuril Zati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad.